yang insya-Allah kalau dibenarkan untuk dilaksanakan, Kerajaan Negeri Kelantan telah memutuskan untuk melaksanakannya pada tahun 2015 insya-Allah. Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, kanun ini telah diluluskan pada bulan November 1993, iaitulah kira-kira 20 tahun yang lalu. Dan izinkan untuk saya menyebut bahawa di antara penggubal adalah termasuk Allahyarham Profesor Ahmad Ibrahim daripada Universiti Islam Antarabangsa, Allahyarham Profesor Dr. Mahmud Saidun Awang Osman yang juga daripada Universiti Islam Antarabangsa pada waktu itu, Tun Saleh Abbas, bekas Ketua Hakim Negara yang masih lagi ada sehingga sekarang, tokoh-tokoh daripada peguam yang terkemuka, para alim ulama, termasuklah juga Datuk Arya Diraja Ketua Hakim Syafi'i Kelantan dan juga ahli-ahli politik. Jadi maksudnya ia bukanlah suatu enactment yang disediakan secara mudah ataupun tidak berhati-hati. Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, Allahyarham Profesor Dr. Mahmud Saidun Awang Osman pernah mensifatkan bahawa enactment hudud Kelantan ini adalah setakat ini katanya yang terbaik yang ada dalam negara-negara umat Islam. Kerana sewaktu penggubalannya, dia telah mengambil kira kanun-kanun yang telah ada dan telah pun terpakai di beberapa buah negara Islam. Dan kanun ini tidak terikat hanya dengan satu pandangan mazhab sahaja, tapi sebaliknya mengambil kira mazhab-mazhab yang lain yang ada dalam Islam, mengambil kira kesesuaian tempat dan juga kesesuaian masa. Walaupun kita semua maklum bahawa hukuman-hukuman bagi kesalahan qisas dan juga kesalahan-kesalahan kanun itu telah tetap, ya, kerana ianya telah disebut dengan jelas dalam Al-Quran dan juga hadis, ayat-ayat yang qat'iyatul dilalah, qat'iyatul thubut, tetapi mungkin berbeza dari sudut cara pelaksanaan. Itu mungkin boleh berbeza. Kesalahannya tetap di mana-mana, itulah kesalahan. Qisas, membunuh dan mencederakan, manakala hudud 6 kesalahan yang telah ditetapkan. Jadi enactment kanun jenayah syariah ini mengandungi kesalahan-kesalahan qisas dan juga kesalahan-kesalahan hudud. Dan dalam kertas kerja saya itu, saya telah menggariskan secara ringkas enactment kanun itu yang mencakupi kedua-dua kesalahan itu dan juga beberapa perkara dengan peruntukan berhubung dengan undang-undang keterangan Islam, perlantikan hakim, qadar bagi nisab, qadar bagi dia dan qadar bagi arish dan sebagainya. Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, 20 tahun telah berlalu, kenapa masih lagi belum dijalankan? Dalam hal ini, saya rasa perkara ini telah pun dibincangkan dalam sesi-sesi sebelum ini, khususnya sesi yang kedua berhubung dengan halangan pelaksanaan. Tetapi saya rasa menjadi tanggungjawab saya, Wakil Kerajaan Negeri Kelantan, secara ringkas menjelaskan halangan-halangan tersebut, yang mana halangan kepada pelaksanaan hudud di Kelantan ini adalah halangan politik dan juga halangan undang-undang. Petang ini saya hanya nak menyentuh berhubung dengan halangan undang-undang yang mana antaranya, sebagaimana yang kita tahu bahawa Malaysia ini adalah sebuah negara persekutuan. Maksud persekutuan adalah beberapa buah kerajaan negeri yang bersatu untuk membentuk sebuah kerajaan yang lebih besar, dan ada dua peringkat kerajaan, satu adalah kerajaan di peringkat persekutuan dan satu lagi kerajaan di peringkat negeri. Bidang kuasa kerajaan persekutuan dalam hal membuat undang-undang dan melaksanakan, begitu juga dengan bidang kuasa kerajaan negeri, telah ditentukan dengan jelas oleh perlembagaan. Persekutuan Malaysia tak sama dengan persekutuan Amerika, yang mana kalau di Amerika kuasa yang ada kepada negeri jauh lebih besar daripada kuasa yang ada kepada persekutuan.
Tetapi dalam konteks Malaysia, kuasa yang ada kepada persekutuan itu jauh lebih besar daripada kuasa yang ada kepada kerajaan negeri. Dan ini telah ditentukan dalam jadual ke-9, senarai 1, 2 dan 3. Senarai 1 itulah kuasa persekutuan, senarai 2 kuasa negeri, dan senarai 3 kuasa bersama. Hal yang bersangkutan dengan membuat undang-undang jenayah ini telah diperuntukkan dengan jelas dalam butiran 4 senarai persekutuan. Maksudnya jenayah ini terkandung dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan, dan kerajaan persekutuan telah pun ada undang-undang yang dinamakan The Penal Code, kanun keseksaan, yang memperuntukkan kesalahan-kesalahan jenayah, begitu juga dengan hukuman-hukuman bagi kesalahan tersebut, yang mana sebahagian daripada kesalahan qisas dan hudud ini sudah pun ada dalam peruntukan kanun keseksaan. Jadi bagaimana kerajaan negeri boleh melulukan satu undang-undang di bawah bidang kuasa? Ya, kenapa kerajaan negeri meluluskan enactment ini at the first place? Kerana ia merupakan tanggungjawab kita, tanggungjawab kerajaan negeri, dan kerajaan negeri mempunyai kuasa ke atas Dewan Undangan Negeri, dan Dewan Undangan Negeri boleh meluluskan undang-undang, tetapi nak melaksanakan undang-undang itu bukan bidang kuasa Dewan Undangan Negeri, itu bidang kuasa kerajaan persekutuan. Ya, perkara 75 Perlembagaan Persekutuan dengan jelas menyebut bahawa sekiranya ada undang-undang negeri yang inconsistent, yang bertentangan, berlawanan dengan undang-undang persekutuan, maka undang-undang kerajaan negeri akan terbatal, dan undang-undang persekutuanlah yang akan valid dan akan dilaksanakan. Itu halangan yang pertama. Halangan yang kedua adalah bidang kuasa kepada Mahkamah Syariah. Mahkamah yang akan melaksanakan enactment tersebut, Mahkamah Syariah Negeri, Mahkamah Syariah Negeri Kelantan. Bidang kuasa Mahkamah Syariah ini telah pun ditentukan dengan jelas dalam Akta Mahkamah Syariah dalam kurungan bidang kuasa 1965 Revised 1984, yang mana apa-apa yang berkaitan dengan jenayah, Mahkamah Syariah hanya boleh menghukum secara maksimum setakat 3 tahun penjara, setakat 3 tahun penjara, mendenda setakat RM5,000 Malaysia, dan juga menghukum rotan setakat 6 kali sebatan sahaja. Jadi bagaimana Mahkamah Syariah ini dapat melaksanakan undang-undang kanun jenayah ini, sedangkan di bawah kanun jenayah ini, contohnya dalam kes sebat kepada penzina yang ghairu muhsan adalah 100 kali sebatan, maka tidak ada bidang kuasa di bawah dan kepada Mahkamah Syariah untuk melaksanakan. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, maka bagaimanakah langkah untuk membolehkan, bagaimana kerajaan negeri Kelantan begitu yakin untuk melaksanakan kanun ini pada tahun 2015? Yang pertamanya adalah setelah kita buat kajian melalui jawatan kuasa pra-teknikal pelaksanaan kanun jenayah syariah ini, ada pandangan-pandangan daripada pihak pakar-pakar perundangan yang mengatakan bahawa kanun jenayah syariah ini boleh dilaksanakan tanpa melalui pindaan terhadap perlembagaan. Ya, tanpa melalui pindaan terhadap perlembagaan yang mesti memerlukan 2/3 majoriti. Ini tidak mungkin, ya, hampir mustahil. Walaupun ia mungkin, tetapi hampir mustahil. Tetapi boleh dilaksanakan, hanya memerlukan kepada yang pertama pindaan kepada Akta Mahkamah Syariah itu sendiri, ya, dan yang kedua memerlukan kepada penafsiran yang lebih luas kepada perlembagaan. Penafsiran yang lebih luas kepada perlembagaan bagi membolehkan kita melaksanakan kanun ini di peringkat negeri Kelantan sahaja. Dan untuk tujuan tersebut, ya, maka kerajaan negeri Kelantan telah merumuskan dan mengambil tindakan bahawa untuk membolehkan kanun ini dilaksanakan di negeri Kelantan tanpa melanggar perlembagaan. Sebab kalau kita mengambil sikap untuk melanggar perlembagaan, 20 tahun dulu lagi kita dah langgar perlembagaan. Tetapi kita mengambil sikap menghormati semangat federalisme, kita mengambil sikap menghormati semangat demokrasi, mengambil sikap menghormati ketertinggian dan the supremacy of the constitution, keagungan perlembagaan. Perlembagaan kata tak boleh, maka kita tak buat. Jadi perancangan kita adalah untuk melaksanakan dalam kerangka yang dibenarkan oleh perlembagaan.
tidak memerlukan kepada perlembagaan dan mengikut tata cara yang ditunjukkan oleh perlembagaan. Maka dalam perlembagaan satu peruntukan, iaitulah perkara 76A1, memberi jalan ke arah tersebut, yang mana perkara 76A1 ini memperuntukkan bahawa kuasa yang ada kepada Parlimen untuk membuat dan melaksanakan undang-undang yang diperincikan dalam jadual ke-9 Senarai 1 itu juga termasuklah kuasa untuk membenarkan mana-mana kerajaan negeri dalam persekutuan ini membuat undang-undang bagi pihak dan juga melaksanakan undang-undang tersebut dalam negeri itu. Makanya tuan-tuan, kita mengambil keputusan di Kelantan untuk membawa 2 rang undang-undang di Parlimen, rang undang-undang persendirian ahli-ahli Parlimen yang bukan kerajaan, Private Members Bill. Rang undang-undang yang pertama adalah rang undang-undang untuk mengusulkan kepada Parlimen meluluskan satu akta, meluluskan satu undang-undang bagi membenarkan kerajaan negeri Kelantan mengesahkan enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan yang sudah ada dan membenarkan kerajaan negeri Kelantan melaksanakan kanun tersebut. Dan sekiranya rang undang-undang ini diluluskan oleh Parlimen, maka sahlah dan kerajaan negeri Kelantan boleh melaksanakan undang-undang tersebut. Dan yang kedua, satu rang undang-undang persendirian, Private Members Bill, bagi mengusulkan supaya Parlimen meminda peruntukan Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 Revise 1984 ataupun dikenali sebagai Akta 355 yang mempunyai kuasa 356 dalam bab jenayah. Ya, meluaskan bidang kuasa Mahkamah Syariah supaya Mahkamah Syariah boleh menghukum sebagaimana yang diperuntukkan dalam Kanun Jenayah Syariah Kelantan, Jenayah Syariah Kelantan. Perlu diperhatikan bahawa sekiranya berlaku pindaan terhadap Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa ini, bukan sahaja negeri Kelantan tetapi negeri-negeri yang lain juga, mahkamah-mahkamah syariah negeri yang lain juga mempunyai keluasan bidang kuasa yang sama dan boleh menghukum sebagaimana yang dibenarkan oleh akta tersebut, tuan-tuan. Tetapi masalahnya adalah, adakah Private Members Bill ini dengan mudah dapat melepasi prosedur di Parlimen? Itu yang kita rasa bimbang dan kita rasa sedikit gusar, kerana pengalaman sebelum ini Private Members Bill ini susah untuk mendapat tempat, susah untuk mendapat kelulusan dan melepasi prosedur Parlimen yang akhirnya menjadi undang-undang. Ada pengalaman-pengalaman sebelum ini. Dan di United Kingdom sendiri pun, sebuah negara yang lama dalam demokrasi ini, setakat saya dimaklumkan hanya 49 dalam sejarah Parlimennya, 49 Private Members Bill ini yang telah lepas dan melalui proses undang-undang dan akhirnya menjadi undang-undang. Sebab itulah ya, kita sangat gembira apabila kerajaan pusat melalui kenyataan yang telah dibuat oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri menawarkan kerjasama kepada kerajaan negeri Kelantan untuk membenarkan kerajaan negeri Kelantan melaksanakan enactment tersebut. Kita menyambut baik dan kita mengucapkan tahniah, terima kasih di atas pelawaan tersebut. Dan perkembangannya setakat ini cukup baik, yang mana perjumpaan telah diadakan, siri perjumpaan telah diadakan antara pimpinan kerajaan negeri dengan pimpinan kerajaan persekutuan, dan satu jawatan kuasa bersama telah pun ditubuhkan, yang mana jawatan kuasa ini adalah untuk mengkaji kaedah yang terbaik, kaedah yang terbaik untuk membenarkan kerajaan negeri Kelantan melaksanakan di Kelantan. Perlu saya tegaskan bahawa kesanggupan kerajaan negeri Kelantan untuk duduk bersama dalam jawatan kuasa ini adalah kerana asasnya mencari kesepakatan, mencari kaedah yang terbaik bagi melaksanakan, bukannya berbincang sama ada boleh ataupun tidak dilaksanakan hudud di Kelantan. Bukan di atas dasar itu, ataupun bukan juga di atas dasar apakah alasan-alasan yang tidak membolehkan
ataupun apakah alasan-alasan yang perlu ditangguhkan. Tidak itu. Tetapi persetujuan kami di atas dasar bahawa jawatan kuasa itu dibentuk di atas premis, the bottom line adalah mencari kaedah bagaimana ianya boleh dilaksanakan di Kelantan. Itu. Sebab itulah ada cadangan yang datang kepada kami, dan insya-Allah kita akan bincangkan dalam jawatan kuasa tersebut nanti. Bahawa kalau ingin mudah, kenapa rang undang-undang tersebut tidak dibawa oleh ahli parlimen kerajaan? Kenapa rang undang-undang tersebut tidak dibawa oleh menteri contohnya dengan cara public bill? Itu lebih mudah dan ianya menjadi agenda kerajaan. Kenapa perlu dibawa oleh ahli pembangkang melalui private members bill yang agak rumit sebenarnya? Dan itu insya-Allah antara perkara yang saya harapkan menjadi topik perbincangannya nanti dalam jawatan kuasa tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, satu lagi berkenaan dengan suasana di Malaysia pada hari ini, yang mana dalam perlembagaan itu sendiri sebenarnya untuk melaksanakan sistem perundangan jenayah Islam ini tidak ada penghalang, ya? Tidak ada penghalang. Tetapi kalaulah kita mengambil positif peruntukan yang ada dalam perlembagaan, banyak peruntukan yang ada dalam perlembagaan itu sebenarnya menguntungkan Islam dan menguntungkan umat Islam. Sebagai contohnya lah, perkara 3 perlembagaan persekutuan yang menjadikan Islam itu sebagai agama persekutuan, the religion of federation, sebagai agama persekutuan, dan kebebasan agama-agama yang lain. Any other religion may be practiced in peace and harmony in any part of the federation. Ya, sepatutnya ianya menjadi keistimewaan kepada umat Islam. Tetapi malangnya setakat ini negara ini, peruntukan ini hanya diterjemahkan sebagai agama ritual semata-mata, agama rasmi yang bersifat ritual semata-mata. Ya, dan juga ada sebilangan pemimpin kerajaan kita, begitu juga dengan ahli undang-undang, para hakim, ahli akademik yang masih lagi menterjemahkan peruntukan ini dengan penafsiran sebagaimana yang dikehendaki oleh the framers of the constitution, sebagaimana yang dikehendaki oleh jawatan kuasa penggubal, iaitu Malaysia sebagai negara sekular. Sedangkan tidak ada peruntukan dalam perlembagaan Malaysia menyebut Malaysia sebagai sebuah negara sekular. Sebaliknya, banyak peruntukan dalam perlembagaan Malaysia yang memberi keistimewaan kepada Islam dan juga umat Islam itu sendiri. Malangnya tidak ada keberanian di peringkat kepimpinan kita, di peringkat ahli akademik kita, di peringkat hakim-hakim kita di mahkamah untuk memberikan satu interpretation, untuk memberikan satu penafsiran bahawa Malaysia ini adalah sebuah negara Islam yang mana undang-undang Islam adalah menjadi undang-undang tubuh bagi Malaysia. Itu sepatutnya yang diterjemahkan. Ya, dan menggunakan peruntukan 3 juga. Kalaulah orang bukan Islam itu diberikan kebebasan untuk mengamalkan ajaran agamanya, maka dalam hal hudud ini kita bergerak daripada hak orang Islam untuk mengamalkan ajaran agamanya secara menyeluruh, termasuk juga dalam hak yang berkaitan dengan undang-undang hudud. Berapa lama lagi? Ya, tolong ingatkan, saya tak tengok jam, ya. Tolong ingat, ya. Jadi sepatutnya menjadi hak kita. Kita bukannya nak hak orang lain, tidak. Kita hanya menuntut hak kita sahaja. We are not encroaching to the right of others, bukan. Ya, kita nakkan hak kita, dan hak kita ini diperuntukkan oleh perlembagaan. Kita menghormati demokrasi. Rakyat Kelantan telah pun membuat pilihan melalui kaedah demokrasi. Hormatilah hak rakyat Kelantan dan hormatilah juga hak umat Islam di Malaysia untuk mengamalkan ajaran agamanya secara sempurna dan secara menyeluruh, tuan-tuan. Itu sahaja yang kita minta. Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, sebagai contoh, bagaimana kita tidak cuba untuk encroach hak orang lain. Ya, dalam peruntukan 56, section 56, kurungan 1 dan 2, enactment hudud kita, pemakaian hudud ini hanyalah kepada orang-orang Islam sahaja. Dan orang bukan Islam dikecualikan, melainkan mereka sendiri yang memohon untuk menjadi subjek kepada undang-undang jenayah Islam. Mungkin ianya agak kontroversi dan ramai orang yang membahas, mempertikaikan hal ini. Ya, kenapa dibeza-bezakan antara Islam dengan bukan Islam? Yang pertamanya,
mahkamah syariah itu sendiri tidak mempunyai bidang kuasa ke atas orang bukan Islam. Ini diperuntukkan dalam perlembagaan. Ya, dalam jadual ke-9 senarai 1. Dalam jadual ke-9 senarai 2, iaitulah kuasa negeri, yang mana mahkamah syariah ini terletak di bawah kerajaan negeri. Diperuntukkan dengan jelas bahawa mahkamah syariah tidak mempunyai bidang kuasa ke atas orang bukan Islam. Maka kita dah kata dalam konteks hari ini kita hanya nak melaksanakan ke atas orang Islam sahaja, kerana itu adalah hak kita dan kita berpegang kepada prinsip kalau kita tak boleh nak buat semua sekali, kita jangan tinggalkan semua sekali. Ma la yudraku kulluhu la yutraku jullu. Jangan sebab kita tak boleh melaksanakan ke atas orang bukan Islam maka kita meninggalkan pelaksanaannya juga kepada orang Islam. Alasan yang kedua adalah memang ada pandangan daripada ulama, walaupun mungkin majoriti daripada kalangan ulama mengatakan bahawa undang-undang jenayah Islam juga hendaklah dilaksanakan kepada orang bukan Islam. Tetapi itu dalam konteks sebuah pemerintahan Islam, yang mana orang-orang bukan Islam itu menjadi rakyat zimmi yang duduk dalam negara Islam. Sudah semestinya mereka patuh kepada undang-undang negara. Tetapi dalam konteks Malaysia, undang-undang Malaysia bukanlah undang-undang Islam, bukan menjadi undang-undang bagi negara Malaysia. Ya, jadi kita mengambil pandangan yang kedua daripada kalangan fuqaha, yang juga base argument mereka kepada ayat Al-Quran, in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Sekiranya orang zimmi itu datang kepada kamu, maka hukumlah di kalangan mereka, ataupun kamu boleh berpaling daripada mereka. Ya, kuasa yang ada kepada kerajaan juga bermaksud kuasa untuk membenarkan orang-orang bukan Islam ini mendapat penghakiman, pengadilan di mahkamah yang mereka sendiri pilih dan yang mereka sendiri iktiraf. Tuan-tuan yang hormati sekalian, kesimpulannya adalah hudud bukan satu benda baru, qisas bukan satu benda baru. Ia sudah pun ada dalam kerangka undang-undang jenayah Malaysia, sedang dilaksanakan. Apa yang kita minta adalah penambahan kepada hukum itu sendiri. Ya, kalau tidak benarkan Kelantan melalui perkara 76A1, kita laksanakan melalui kaedah Islamisasi. Sebagai contohnya, hukuman bagi pembunuh ataupun yang mencederakan sudah ada dalam penal code. Kita hanya perlu tambah dalam penal code sahaja sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam. Selain daripada hukuman bunuh, dalam Islam kata sesiapa yang membunuh mesti dibunuh, tetapi dalam masa yang sama hendaklah diminta pandangan daripada waliuddam, keluarga mangsa, sama ada nak dibunuh ataupun tidak. Sekiranya keluarga mangsa mengatakan bahawa suami saya itu dialah seorang sahaja yang bekerja, dialah yang menanggung rezeki kami anak beranak susah dengan sebab tidak ada suami, kalaupun dibunuh pembunuhnya, apa yang kami dapat? Maka adalah lebih baik diampunkan pembunuh, biarlah seorang saja mati, dalam masa yang sama kami dibayar dia, ambil sebahagian daripada hartanya untuk menanggung anak-anak kami, menjamin masa depannya. Itu adalah jauh lebih baik. Sedangkan undang-undang negara kita tidak ada peruntukan yang sedemikian. Mati, dihukum mati, dua-dua rugi. Dalam Islam ada pilihan. Begitu juga dalam kes rogol contohnya. Dalam undang-undang negara yang ada pada hari ini, apa yang mangsa rogol dapat? Perogol memang dihukum, tetapi mangsa rogol tidak dapat apa-apa. Tetapi dalam jenayah Islam, mangsa rogol yang telah kehilangan kehormatan dan telah kehilangan masa depan, dia akan diberi juga pampasan. Dia panggil diyat al-bud'i daripada perogol. Begitulah juga, itu boleh diislamkan. Ya, sebab segala apa yang ada dalam penal code itu boleh dikira sebagai ta'zir. Adapun hukuman-hukuman yang lainnya, hudud, contohnya lah zina, qazaf, hukuman berkenaan dengan murtad, hukuman yang berkenaan dengan minum arak dan sebagainya, sudah pun ada dalam enactment jenayah negeri-negeri. Apa yang perlu ada adalah penambahbaikan dan juga penambahan hukuman saja. Ini dikatakan sebagai Islamisasi undang-undang, dan metod ini diguna pakai oleh Pakistan untuk mengislamkan undang-undang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.